Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi kelas kita hari ini dengan soalan semalam. Kita berhenti di teka silang kata ni semalam. Okey, dan semalam kita dah pun buat soalan A. Ni jawapan dia 72. Okey, jawapan dia 72. Kemudian soalan B 28,700. Okey. Kemudian soalan C 300. Okey. Okey, jadi hari ini kita sambung dengan soalan C. C menegak C ke bawah, sebab semalam cikgu ingat nak jawab soalan C ke bawah, rupanya cikgu jawab soalan C yang melintang. Okey, C yang menegak di bawah ni. Okey, korang ada soalan masing-masing, jadi tak apalah kalau cikgu kecilkan sikit pun. Okey, diberi, hitung S ataupun hasil tambah untuk 140 sebutan suatu janjang aritmetik yang mempunyai 140 sebutan pertama dengan sebutan pertama dan terakhir masing-masing ialah 2 dan 449. Okey. So daripada soalan kita senaraikan dulu apa yang dia dah bagi. So N-nya sama dengan 140. Okey, kemudian sebutan pertamanya A sama dengan 2. Okey. Kemudian sebutan terakhir. Sebutan terakhir ataupun T140, sebab kita tahu ada 140 sebutan, sama dengan 449. Okey, itu maklumat yang soalan dah beri, jadi kita keluarkan siap-siap. Okey, jadi dari rumus sebutan, rumus sebutan Tn sama dengan A tambah N dalam kurungan tu kan. Okey, jadi A tambah N tolak 1D. Okey, sama dengan kalau di sini 449. Okey, jadi kita masukkan berdasarkan apa maklumat yang soalan dah beri. Okey, jadi A-nya ialah 2. Okey, tambah N-nya 140 tolak 1. D kita tak tahu. Okey, D soalan tak beri, bermaksud kita kena cari, sama dengan 449. Okey, walaupun daripada soalan, kalau kamu tengok, soalan minta S140. S140 tu yang kita nak kena cari. Tetapi kita tak boleh cari selagi D tak ada. Okey, jadi kita kena cari D dulu. Baru kita boleh selesaikan untuk cari hasil tambah 140 sebutan. Okey, jadi daripada sini 139D sini. Okey, sama dengan 449 bahagi dengan 2. Okey, cuba bahagi sekejap. 449. Okey, bukan bahagi, sorry, tolak. 449 tolak 2, so 447. Okey, ini baru minta tolong bahagikan. D sama dengan 447 bahagi 139. Dapat berapa D? Boleh dapat? Perpuluhan ke? Okey, so 447 per 139. Okey, itu untuk nilai D. Okey, sampai situ. Kemudian barulah kita boleh masukkan ke dalam hasil tambah 140 sama dengan rumusnya semalam. Apa? N per 2 kan? N per 2 kemudian 2A tambah N tolak 1D.
Ini rumusnya. Jadi kita masukkan 140 per 2. Okey, 2. A dia ialah 2. Okey. Kemudian N-nya 140 tolak 1. T-nya 447 per 139. Okey. Kemudian nak selesaikan yang ni. Okey, yang ni ada tambah Cikgu tertinggal tambah. Ada tambah dekat sini. Okey, ada tambah. Ikut pada rumus dekat atas ni. Okey, ada tambah. So, selesaikan sebelah sini. 139 ni darabkan dengan 447 bahagi dengan 139. Okey, tambahkan dengan 4 di depan. Okey, jadi kamu akan dapat di sini 140 bagi 2, kita boleh bagi dengan 2. So, sini 70. Sini ialah 4. Tambah belakang ni. Okey, tolong cikgu kira di sini. 139 darab 447 bahagi 139. Tak payah. Okey. Sini 139. Sini pun 139. So, kita boleh cancel terus. So, jadi 447. Okey, faham di situ? Okey. Okey, kemudian kita selesaikan tambah macam biasa. So, dapatlah jawapannya. Okey, 4 tambah 447, kamu akan dapat 451. 451 tambahkan dengan 70. 451 bukan tambah, sorry, darab. 451 darab dengan 70. So, kamu akan dapat, tekan kalkulator, 31570. Okey, betul? Cuba tekan kalkulator, dapat tak? 451 dalam kurungan darab dengan 70. Semua orang dapat? Dapat. Okey, so ini ialah 31570. Di sini. Okey, 31570. Okey, so dapat jawapan dia begitu. Okey, di sini ada soalan nak tanya. Nampak tak? Kita cuba menggunakan rumus yang memang soalan beri sahaja. Kita gunakan rumus sebutan ke N. Kita gunakan rumus hasil tambah N. Itu sahaja yang kita gunakan. Okey. Okey, ada soalan? Tak ada? Okey, kita teruskan dengan soalan E. Okey, cikgu pandam dulu yang ni. Ada nak salin ataupun korang memang dah salin? Sambil-sambil cikgu buat tu sebenarnya boleh salin Pada siapa yang tak buat. Okey, so kita pergi kepada E. So cikgu tak tunggulah. Kalau sambil cikgu menulis tu kamu boleh salin sebenarnya. Kalau tunggu nanti lagi panjang masa. Okey, so E. Kita tengok soalan E. Hitung hasil tambah 200 sebutan. Okay, selepas 50 sebutan pertama. Okay. Selepas 50 sebutan pertama, suatu janjang aritmetik dengan hasil tambah N sebutan pertama ialah itu. Maksudnya di sini dia gunakan rumus hasil tambah yang ada sebutan terakhir. Di sini ada sebutan terakhir. Okey, ada simbol untuk sebutan terakhir dekat situ. N tambah L. Okey, so kita keluarkan dulu apa yang maklumat ada beri. So, hitung hasil tambah 200 sebutan selepas 50 sebutan pertama. So, maksudnya, okey, yang ayat ini, hitung hasil tambah 200 sebutan selepas 50 sebutan pertama. Bermaksud hasil tambah 200 sama dengan hasil tambah 250 tolak hasil tambah 50. Okey, hitung hasil tambah 200 sebutan. Okey, bahagian pertama. So, hitung hasil tambah
200 sebutan selepas 50 sebutan pertama. Nampak? Ni ada dua maklumat hasil tambah 200 sebutan ini maklumat yang pertama. Selepas 50 sebutan itu maklumat yang kedua. Sebab tu kita gunakan kaedah ni. Untuk dapatkan hasil tambah 200 sebutan, bermaksud hasil tambah 250 kamu kena tolakkan dengan hasil tambah 50. Kenapa kena tolak dengan 50? Sebab tengok balik maklumat yang kedua. Selepas 50 sebutan pertama. Okey, soalannya begitu. Jadi, kita gunakan maklumat yang memang dia dah berikan di situ. So, sama dengan S200 sama dengan 250 ni untuk S250 di sini. So 250 per 2. Ikut rumusnya N tambah 250 tambah 1. 250 tambah 1 di situ. Tolak 50 per 2. Gunakan rumus yang sama juga. 50 tambah 1. Di situ. Itu maklumat yang dia dah bagi. Maklumat yang dia dah bagi daripada soalan. Sampai situ rasanya boleh nampak. Kan? Cikgu dah bagi tahu tadi kenapa kena tolak 50 sebab ayatnya ni. Sebab ayat dia ni selepas 50 sebutan pertama. Dan kenapa kita nak kena cari hasil tambah 200? Sebab itulah yang soalan minta. Nampak? Hitung hasil tambah 200 sebutan. Selepas. Selepas 50 sebutan pertama. Jadi daripada sini kita dah masukkan guna formula yang ada. So kita kira macam biasa. Kira macam biasa di sini. 251 darab dengan 250 bahagi 2. Yang ini. Cuba tolong kirakan yang ni. 251 darab 250 bahagi dengan 2. Dapat berapa dekat sini? Untuk bahagian depan ni. Guna kalkulator. Tolong. Berapa nilai dapat? 31375. 3 1 3 3 75. 75. Belakang. 51 darab 50 bahagi 2. 1275. 1275. So tolakkan. Berapa dapat? 30100. 30100. Kita tengok dekat atas. Boleh tak kita masukkan? So, sini ialah 30100. Ada soalan sampai situ? Boleh Boleh. Kalau ada yang nak menyalin. Sekejap. Berapa orang ini? Tolak 3, 14 orang je. Korang memang tak boleh bangun awal Ataupun mungkin keadaan dekat rumah tak berapa mengizinkan ke? Ada 20, ada 19. Dekat phone cikgu nampak lain. Sekejap
Kejap ya, laptop cikgu dah berpusing-pusing pula. Okey. So, kita teruskan soalan mana lagi cikgu bagi? Dah, aduh. Okey. Yang ni selesai. So, latih diri 5.4. Okey, latih diri 5.4, soalan 1 dan soalan 2. Okey. Soalan 1 dan soalan 2. Yang ni dah Okey. So, kita tengok soalan 1 dan soalan 2. Kita tengok soalan 1 dulu. Okey, ni soalan kebat. Okey, soalan kebat. Dan sebenarnya, kebat lah yang paling banyak sekali soalan dalam AdMath. Dalam AdMath kebat lah paling banyak sekali. Tu sebab selalunya student bila kebat ni dia tak ada cara lain lah kamu memang kena banyak buat latihan. Kena biasakan dengan soalan-soalan kebat. Kalau sebenarnya kebat daripada buku teks tu pun dah memadai juga dah kalau untuk kamu drill nak buat latihan banyak-banyak Sebab kebat ni yang selalu menjadi cabaran sebenarnya. Bukan tak boleh diselesaikan, boleh. Tapi kena banyak buat latihan sebab kebat ni kamu kena ada pemikiran yang kreatif. Okay, maksudnya pemikiran kreatif tu kena rajin untuk berfikir. AdMath ni sebenarnya memang kena rajin berfikir. Kalau malas berfikir, apa subjek pun tak boleh buat sebenarnya. Jangan kata AdMath je. Okay, kita tengok kepada soalan nombor 1. Okay, Encik Tong memesan 100 buah buku teks matematik tingkatan 4 untuk dijual di kedai buku miliknya. Okay. Dia menjangkakan, kita highlight apa yang ada. Dia memesan 100 buah buku teks. Okay. Kemudian dia menjangkakan sebanyak 10 buah buku akan terjual pada hari pertama. Okay. Kemudian 14 buah buku pada hari kedua. Dan 18 buah buku pada hari ketiga. Dan hari-hari seterusnya dengan kadar yang sama. Okey, jadi soalan minta hitung bilangan hari. Hitung bilangan hari yang diperlukan untuk Encik Tong menjual ke semua buku tu. Okey, jadi sebelum kita mula mengira, dia minta kita hitung bilangan. Jadi, ni soalan nombor 1 dulu. Kita senaraikan apa yang dia dah bagi. Okey. Jadi di dekat situ dia dah berikan kita janjang dia. Jujukannya. Tuliskan dulu. Ni siapa yang belum buat boleh salin sambil cikgu tulis ni. Jujukan jujukan jualan buku. Jujukan jualan buku yang dia dah beri. 10, 14 kedua, 18 ketiga dan seterusnya. Ni titik-titik ni. Cikgu punya ink tu besar sangat jadi susah dia nak ni. Ambil yang kecil-kecil sangat pula. Kemudian daripada jujukan tu kita dapat simpulkan A dia ialah 10. D dia ialah 14 tolak 10 sama dengan 4. Apa lagi yang ada? Itu je maklumat yang dibagi. Kemudian maklumat yang seterusnya hitung bilangan hari yang diperlukan untuk menjual ke semua buku itu. Ke semua buku, semua sekali buku ada yang dia pesan 1000. Yang dia pesan 1000. Yang dia pesan. Jadi bermaksud
kesemua buku bermaksud yang dia pesan dan juga stok yang memang ada lah. Jadi bermaksud hasil tambah untuk kesemua buku yang kita tak tahu pun berapa dia punya bilangan sebutan dia tu, bilangan jualan hari dia tu, okey, bilangan yang terjual, okey, mestilah okey lebih daripada 1,000 lah, sebab dia nak hitung bilangan hari untuk kita jual ke semua buku. Jadi bermaksud mesti lebih daripada 1,000. Kalau kurang daripada 1,000 bermaksud ada yang tak terjual. Okay, tapi sebab kita nak jual semua bermaksud mesti lebih daripada 1,000. Itu sebabnya guna simbol lebih daripada. Sebab dia punya soalan minta menjual ke semua buku. Okay, menjual ke semua buku. Sebab tu kena lebih daripada 1,000 buku. Okay. Okey, kemudian soalan kamu refer pada buku masing-masing lah ya. Cikgu nak buat ni atas ni. Okey, kemudian daripada hasil tambah N sebutan ni, kita gunalah rumus hasil tambah. So, N per 2. Okey, N per 2. So, 2A tambah N tolak 1D. Okey. Tolak 1D lebih besar daripada 1,000. Okey. Jadi N dia kita tak tahu. N per 2. So 2, 10 tambah N tolak 1, 4 lebih besar dari 1,000. Okey. Kemudian kita selesaikan yang sebelah sini. So dapat N. Ni 20 bagi 2 dah 10 dah. Okey. Dah 10 dekat situ. So dapat 16 tambah 4N. Ini buangkan kurungan dia. Buangkan kurungan darab tambah tolak semua tu. Kamu akan dapat begitu. 1,000. Okey. Okey. Sampai situ. Oh, bukan 1,000. 2 ni cikgu bawa naik sana. Kita selesaikan sini 20. 4N campur 4. Okey, nampak Sini 20. 20 campur 4N campur 4. So, 20, 16. Tolak 4 tu, 20 tolak 4, 16. Tambah 4N. So, 2 tu cikgu bawa naik. Darabkan 1,000. Faham Kalau tak faham, tanya tau. Okey. Sebab cikgu selesaikan yang ni bahagian atas je. Jadi cikgu naikkan sini jadi 2,000. Okay. Kalau nak bahagi dengan 2 yang belakang ni ada N. Tadi kita tak boleh nak bahagi dengan 2. Lagi-lagi bermasalah. Sebab tu cikgu bawa 2 tu bawa naik terus. Okey, sampai situ boleh Okey. Sini 20 tadi cikgu cakap kan. Okey, sini 20. Sini dia jadi 4N tolak 4. Okey. Selesaikan yang dalam kurungan ni. So 20 tolak 4, 16. So 4N. 4. Okey, 16 tambah 4N. So N masih ada dekat depan lah. Begitu. Okey, kemudian daripada situ, so kita bawakan 2,000 ni sebelah sini dan kita buangkan kurungan dia. So dia akan jadi 4N kuasa 2. N darab ni kan. 4N kuasa cikgu susun terus Tambah 16N tolak 2,000 lebih besar dari kosong. Okey, ni dah masuk persamaan penyelesaian untuk cari punca-punca dia lah. Okey, dah dapat yang tu. Terus sahaja kita masukkan dalam rumus maka N sama dengan ataupun N lebih besar daripada negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi 2A. Okey, ingat lagi? Okey. Negatif B yang rumus dulu tu tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4 AC
bagi 2A. Ni dah belajar dalam bab persamaan serentak dengan punca-punca. Okey. Sampai situ. So, kita naik balik, cikgu padam balik atas ni. Ruang tak cukup. Okey, so sampai situ. Kita carilah nilai N dia berdasarkan rumus tu. Kita cari nilai N berdasarkan rumus dia. Kalau ada siapa yang tak faham, tanya. Cikgu cuba buat seperlahan yang mungkin. Sebab ni soalan kebat. Okey, so daripada rumus ni, kita masukkan. So, dia akan jadi N lebih besar dari, masukkan semua tu. Negatif B tu ialah 16. Masukkan. Cikgu cuba buat satu-satu. Negatif 16. Tambah tolak B kuasa 2. 16 kuasa 2. Tolak 4. 4. C ialah 2000. Bahagi dengan 2A. Pun boleh. Macam ni. Ataupun kalau sebelum kamu nak masukkan, cikgu besarnya lah 2000 ni nak darab. Ni dia punya punca kuasa ni sampai ke belakang. Kalau rasa kamu tengok nombor ni 4, 16, 2000 ni boleh nak dikecilkan dulu pun boleh. Tak ada masalah. Boleh kecilkan. Yang penting tulis je dalam rumus ni dulu. Tapi sebenarnya cikgu tahu korang semua tekan kalkulator. Tekan kalkulator terus dapat nilai dia. Tak apa. Tapi dalam AdMath, yang ini wajib tulis. Yang ni wajib masukkan. Yang ini memang ada markah tersendiri. Bila penggantian ke dalam rumus yang betul tu, dia memang ada markah dia. Kalau kamu tak tunjukkan, di situ boleh hilang markah lah. Jadi N lebih besar dari, tekan kalkulator semua, kamu akan dapat 20.4. Sebab dia ada dua nilai. Sebab ni ada tambah dan ada tolak. Jadi bermaksud yang pertama kamu kena tambah dulu. Dan nilai N yang kedua kamu kena tolak. Dan satu lagi N ialah negatif 24.4. Negatif 24.4. Kenapa ada negatif? Sebab ada tambah dan tolak. Ada tambah dan tolak. Ini yang selalu student lupa. Daripada apa yang cikgu nampak, pengalaman cikgu, bila dia dah kira satu yang positif ni, dia terus tak kira dah untuk negatif. Sebab dia tahu takkanlah bilangan buku negatif. Jadi dia cuma kira yang positif sahaja. Tak boleh. Dalam soalan kena tunjukkan dua-dua. Sebab markah untuk jawapan akhir macam ni, dua-dua ni betul baru dapat satu markah. Bermaksud dua-dua kena tunjuk dapat satu markah. Kalau kamu cuma tunjukkan satu sahaja, yang satu lagi kamu tak tunjuk, kamu tak dapat markah untuk jawapan akhir. Walaupun yang ini negatif, kita tahu kita tak pakai, tapi kamu kena tunjuk. Dia ada markah dia. So ini positif satu lagi. So dan ini negatif, kalau kamu kira dia akan jadi N tu lebih kecil daripada negatif lah. Sebab kita bawakan nilai negatif tu, simbol dia akan bertukar. Dia akan jadi N lebih kecil dari 24.4. Tetapi antara dua ni, kamu pun tahu nilai yang negatif ni kita abaikan. Kenapa kita abaikan? Sebab ini ialah bilangan buku. Bilangan buku. Bilangan buku mana ada negatif kan? Jadi jawapan dia untuk A, bilangan hari. Bilangan hari. Mana ada bilangan hari negatif? Jadi bilangan hari yang diperlukan untuk dijual ke semua buku itu ialah berapa? N sama dengan 20 berapa hari? 20.4. Kita tak boleh ambil lebih kecil, bermaksud 21 hari yang diperlukan. So inilah jawapan yang kita cari.
Sebab soalan minta hitung bilangan hari. So, bilangan harinya ialah 21 hari. Kenapa kita tak bundarkan 20.4 bukan 20 ke cikgu? Ya, betul. Kalau dari segi kita bundarkan nombor tu memang dia akan jadi 20. Tetapi ini melibatkan hari. Dia, Encik Tong ni dia perlukan sebanyak 20.4 hari baru dia boleh jual ke semua buku tu. Jadi kalau kita bundarkan dia kepada lebih kecil, kepada lebih sikit harinya, bermaksud dia tak cukup bilangan hari untuk dia jual semua buku. Jadi tak boleh. Jadi bila 20.4 dia kena jual buku sampai habis, bermaksud dia memerlukan sekurang-kurangnya 21 hari. Okey, faham ya? Kenapa begitu jawapannya? Bukan 20 jawapannya. Okey, kemudian B. Okey, kita tengok B. Apa yang soalan minta di situ? Okay, hitung kadar peningkatan buku yang perlu dijual setiap hari supaya kesemua buku habis dijual dalam masa 10 hari. Okay, hitung kadar peningkatan buku yang perlu dijual supaya kesemua buku habis dah dijual dalam masa. Okay, so bermaksud di sini kita kena gunakan hasil tambahlah dalam masa 10 hari. Jadi kita kena gunakan hasil tambah untuk 10 hari. Cikgu padam ni dulu. Masih lagi orang-orang yang sama Ada masalah ke 10 orang ni. Pelajar baru ada tak masuk ni? Bersuara sekejap, ada yang 3 orang pelajar baru tu ada ke sekarang? Tak ada. Syazrin je ada. Syazrin je ada. 2 orang lagi tak ada Okay. Syazrin semalam pun ada kan? Tak pasti. Okey, Syazrin ada cikgu. Okey. Okey, so kita balik semula. Cikgu harap semua masih lagi fokus. Pasal tu cikgu suruh kamu cuba jawab dulu soalan macam ni supaya kamu dah baca dah soalan dia. Bila cikgu cakap macam ni, kamu boleh orang kata boleh relate kan dengan soalan yang kamu dah cuba jawab dengan apa yang cikgu terangkan hari ni. Okey. So hitung kadar peningkatan buku. Jadi maklumat yang kita ada dia nak 10 hari. Okey, jadi 10 sama dengan 10 per 2. N per 2 kan rumus dia. Kemudian 2A. 2A. A memang kita dah dapat daripada soalan tu. Dia dah bagi 10 buku hari pertama. Kemudian tambah N tolak 1. N dia jelas 10 tolak 1 D. Bila dia kata kadar peningkatan buku yang perlu dijual, ini bermaksud dia minta kita cari D sebenarnya. Dia minta kita cari D. Sebab dalam masa 10 hari. Yang D mula-mula yang kita dapat daripada buku ini, itu ialah D yang kita tak ada berapa bilangan hari dia. Kan? Cuma diberikan 10 buku hari pertama, 14 buku hari kedua, 18 buku ketiga. Jadi itu rujukan yang pertama tu kita kirakan D dia tu yang kita dapat 4. Tetapi dia minta kita kira berapa nilai D yang baru. Nilai D yang baru kalau dia nak jual habis semua dalam masa 10 hari. Jadi soalan tu sebenarnya minta D. Sebab tu cikgu kata kebat ni benda yang sama je. Kita guna rumus yang sama je. Tapi dia terjemahkannya dalam bentuk situasi harian kita. Jadi di situlah cikgu kata
kreatifnya kita nak berfikir, oh ini sebenarnya minta apa? Macam tu, kena baca soalan betul-betul. Jadi macam mana cara kita nak kuasai soalan kebat ni sebenarnya? Dengan cara kena jawab banyak-banyak soalan kebat. Okay, kena biasakan. Bila kamu dah jawab banyak soalan kebat, kamu akan nampak pattern je dekat situ. Dia tak boleh pergi jauh pun. Okay. Okay. So, D yang kita nak cari. Okay, D yang kita nak cari sekarang. Jadi sama dengan 10 bahagi 2 di situ. Ini ada dalam 10 hari ada 1000 buku. Dia tak kata bilangan yang lain, masih lagi 1000 buku. Kita masih lagi guna maklumat yang sama dalam soalan yang dibagi juga. Okay. Cuma sini jadi 10 bagi 2, sini 5. Okay. Sini 20. Okay. Kita diselesaikan semua. Sini jadi 9D. Okay. Sini jadi 9D. Okay. Kejap bulat, kejap segi. Okay. Okay. Kemudian. So, kita selesaikan. Kita jadi sini 200 sama dengan 20 tambah 9D. Okay. Macam mana dapat 200? 1000 ni cikgu bahagikan dengan 5. 5 tu cikgu bawakan ke bawah sini. Okay. 5 tu bawakan ke bawah sini. Okay. Kemudian sini kita bawakan 9D sebelah sini. Ni cikgu cuma tukarkan tempat duduk saja. Cikgu cuma tukarkan tempat duduk je. So 200 tolak 20 sama dengan 180. Okay. So D sama dengan 180 bahagi 9. Sama dengan 2 kali 9, 18. 20. Okay. So itulah pertambahan setiap hari. Bermaksud kalau dia nak jual 1000 buku tu habis dalam masa 10 hari, hari pertama antara hari pertama dengan hari kedua tu dia mesti tingkatkan jualan sebanyak 20 buku. Itu maksud dia. Contoh kalau kata di sini dia jual mula-mula hari pertama 10 buku, hari yang kedua dia tak boleh jual 14 dah. Dia kena naikkan sebanyak 20. Bermaksud kena jual 30 buku untuk hari yang ketiga, hari kedua. Faham maksud cikgu? Okay. Kalau macam ni tadi mula-mula 10, 14, 18. So kalau daripada sini, kalau dia nak habiskan, bermaksud kalau kata hari pertama dia jual 10, hari yang kedua dia kena 10 tambah 20. So sini ialah 30. Okay. Kemudian sini ialah 50. Kemudian sini ialah 70 dan seterusnya. Okay. Seterusnya. Inilah maksudnya. Cukup 10 hari, dia akan berjaya jual 1000 buku tu habis. Okay? Faham? Faham. Apa soalan minta? Okay. Okay. So, kita tengok soalan yang kedua. Okay. Soalan 54. Okay. Soalan yang kedua. Okay. Seutas dawai. Soalan ni Okay. Seutas dawai. Ada yang nak salin ke tadi? Tak ada Okay. Kalau nak salin boleh tengok nanti video yang cikgu rakamkan tu. Boleh pause play tu boleh tengoklah. Okay. Seutas dawai yang panjangnya 240. Okay. Kita tengok apa yang dia bagi. Panjangnya 240 cm dipotong kepada 15 bahagian. Dengan panjang setiap bahagian mengikut janjang aritmetik. Bila dia kata mengikut janjang aritmetik tu bermaksud beza sepunya lah. Panjang yang kedua kamu boleh tolakkan dengan panjang yang pertama. Okay, panjang yang ketiga boleh tolakkan dengan panjang yang kedua. Okay, dan bahagian terpanjang bagi dawai itu ialah 30 cm. Okay, dan soalannya minta hitung panjang dawai dengan bahagian terpendek. Okey. So, yang kita ada di situ 15 bahagian
30, bahagian terpanjang dawai 30. Okey, so yang diberi di situ sebutan ke-15. Okey, sebutan ke-15. Ada 15 sebutan. Okey, 15 sebutan dan sebutan yang ke-15 ialah 30 cm. Ini soalan bagi. Okey. Macam mana kita tahu sebutan yang ke-15 tu 30 cm? Okey. Tengok balik soalan. Seutas panjang dawainya 240. Kemudian dipotong kepada 15 bahagian. Bermaksud ada 15 sebutan. Okey. Dengan panjang setiap bahagian mengikut janjang aritmetik. Bila mengikut janjang aritmetik ni bermaksud dia punya nilai tu bertambah lah. Okey. Dan bahagian terpanjang bagi dakwah itu ialah 30 cm. Jadi sebutan yang ke-15 tu kita tahu ialah 30 cm. Okey. Kemudian jumlah panjang dakwah 240 bermaksud S15. Kalau kita campurkan semua dawai-dawai yang dah dipotong-potong tu, nilai panjang dia ialah 240. Kita tulis dulu apa yang soalan dah bagi. Ni kita keluarkan daripada soalan dulu. Okey. Kemudian daripada rumus ni kita dah tahu ini ialah sebutan yang terakhir 30 tu. Jadi kita gunakan rumus untuk sebutan yang terakhir. Okey, sebutan yang terakhir. So 15 per 2. Okey. A tambah sebutan yang terakhir kan. A tambah 30. 30 ni sebutan. Ini rumus sebutan yang terakhir. Akan merujuk balik rumus sebutan yang terakhir. Sama dengan 240. Okay, hasil tambah. Ini kita gunakan rumus hasil tambah yang menggunakan sebutan terakhir. Jadi begitu. Jadi 15A tambah 30 darab 5. 450. Okey, 450. 240 darab 2, 480. Okey, 480. Selesai kan? 15A sama dengan 480 tolak 450 ialah 30. Kemudian A sama dengan 30 bahagi 15. Okey, 30 bahagi 15. Jadi kamu akan dapat 2. Okey, jadi hitung panjang bahagian terpendek. Bermaksud hitung panjang dawai yang bahagian terpendek itu ialah A. Itu ialah yang pertama. So ini A sebenarnya yang dia minta kita cari. So A dia ialah 2. Itu jawapan dia. Okey. Kalau kamu tengok soalan kebat ni tak panjang sangat pun jalan kira dia. Tapi kita kena keluarkan dulu apa maklumat bagi. Okey, sampai situ. Boleh Okey, kemudian dia minta kita cari B soalan B. Ini soalan A. Dia minta kita cari beza panjang antara dua bahagian dawai. Okey, sebenarnya dia minta kita cari apa tu? Kalau soalan dia beza panjang tu, dia minta kita cari apa? Dia minta kita cari apa? Cuba jawab sikit. Dia minta kita cari apa? Kalau beza panjang. Dia minta kita cari apa? Hairun, Najihah ke siapa-siapa? Apa maksud dia kalau dia minta kita cari beza panjang? Dia minta kita cari apa? Dia minta kita cari D. Dia minta kita cari D sebenarnya kalau beza panjang. Okey. Jadi, apa yang kita ada di sini? T15 ialah 30. Okey, kita gunakan di sini maklumat yang ada ni untuk kita cari D sebab A kita dah ada. Jadi kita tinggal cari D je, tak ada masalah. Daripada situ, so A tambah N tolak 1D. Okay, N tolak 1D. Okay, N dia ialah 15. Okay. Okay, 2 tambah 15 tolak 1D. Okay,
sama dengan 30 sama dengan 30. Sama dengan 30. Okey. So 2 tambah 14D sama dengan 30. Okey. Jadi 14D sama dengan 30 tolak 2, 28. Jadi D sama dengan 28 bagi 14, 2. Okey. So ini jawapan dia. Okey. Dua-dua pun 2. A pun 2, D pun 2. Okey, ada soalan? Tentang soalan kebat, habis kita janjang aritmetik kita di sini. Sebab itu cikgu bagi untuk latihan janjang aritmetik sampai soalan 5.4 sahaja. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey. Sebenarnya cikgu nak sambung dengan janjang geometri. Okey. Janjang geometri cikgu berikan hari tu, minta kamu jawab 5.6, kemudian 5.7, kemudian 5.9. Ini soalan kebat. Okey. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada. Boleh? Okey. Untuk soalan ini 5.6. Ni kita dah pergi pada janjang geometri Ada soalan nak tanya atau boleh pergi lagi ataupun nak pergi minggu depan untuk janjang geometri ni? Tanya pun tak ada orang jawab. Boleh pergi lagi ataupun dah tak boleh pergi janjang geometri pula. Okey. Macam ni lah. Cikgu pun cakap sorang-sorang. Tadi tanya pun tak ada orang nak menjawab. Okey, macam ni. So, untuk hari ni cikgu berhenti sampai janjang aritmetik tadi untuk soalan kebat. So, ada 3 lagi soalan yang cikgu memang minta kamu buat sebelum cuti hari tu. Ni soalan ringan. Boleh rujuk dalam grup pun. Cikgu masih lagi ada dia punya screenshot soalan tu. Soalan mana yang kamu kena buat. Cikgu nak ada 40 minit lagi lebih kurang, 8.50 sehingga 9.30 ni. Cikgu minta kamu siapkan dulu, cuba jawab latih diri 5.6 dan juga 5.7. Kalau boleh semualah dengan kebat ni. Kebat ni cuba jawab. Kalau kebat ni tak dapat, tak apa, nanti cikgu akan berikan jalan kira dia juga. Cuba jawab 5.6 dan 5.7 dalam masa 40 minit ni, dan cikgu akan buka link untuk kamu hantar kerja. Cikgu cuma minta hantar untuk soalan 1 ni mula dan soalan yang kedua. Soalan 1 dan soalan yang kedua. Cikgu minta 2 soalan. Cikgu tak nak bagi tahulah soal jawapan yang mana tapi cikgu minta 2 sahaja soalan. Tolong snapkan, ambil gambar dan hantar pada cikgu 2 sahaja soalan sebelum 9.30 pagi ini. Boleh? Janjang geometri 2 soalan. Soalan yang pertama dan soalan yang kedua. Soalan yang kedua sama ada soalan ini atau soalan ni lah. 2 soalan saja. Yang ini wajib lah, memang wajib lah yang ni sebab ini petak mula. Antara salah satu ni. Okey, boleh? Boleh Cikgu akan buka tapak untuk penghantaran sekejap lagi. Jadi hantar pada cikgu sebelum 9.30 untuk 2 soalan. Snapkan gambar jalan kira 2 soalan tu. Kemudian hantar pada cikgu. Boleh Boleh. Okey. So untuk kelas hari ni online ni cikgu sudahkan sekarang, tapi cikgu nak kamu sambung dengan jalan kira. Kalau siapa yang dah buat boleh ambil gambar terus je. Tunggu cikgu buka tapak. Sekejap lagi cikgu bagi tahu.
Okay? Okay. So, terima kasih pada yang setia dengan cikgu. Ada 20 orang ni, masih lagi orang yang sama semalam kot. Okay. So, habis sampai sini, sambung dengan latihan. Hari Khamis minggu depan, kita akan bincangkan. Jangan lupa kejap lagi hantar. Okay? Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama.
Selamat pagi, Go. Selamat pagi.
Sementara tunggu 9.30 boleh isi kehadiran dulu mana yang ada ni. Jangan lupa isi kehadiran.
Cikgu dah 9.30. Okay.